Baik, terima kasih kerana masih setia bersama kami di Malaysia hari ini. Dan hari ini sebenarnya Fad, kita nak mencari ataupun melihat apakah jenis kerjaya yang boleh membantu kita untuk mencari pendapatan yang lebih. Betul. Ianya bergantung kepada kita punya minat dan juga apa yang kita adalah bakat. Kadang-kadang bakat ni kita tidak boleh nampak secara dalam masa terdekat. Bakat ni kadang-kadang bakat tu tak ada, tapi kalau kita polish insya-Allah lah kita boleh jana pendapatan. Contohnya di mana yang polish kena polish. Macam kita lah pengacaraan kan. Ada orang mungkin tak ada bakat dalam bidang pengacaraan, tapi bila polish kan mungkin boleh jadi pengacara yang hebat. Baik, ini dia Sofia. Kita dah dapat saksikan, inilah dia antara kasut-kasut Sofia. Jangan macam tu. Okey, ini antara kasut pelanggan yang mana mungkin mereka tidak berkesempatan untuk membasuhnya sendiri, tetapi jangan risau sebab ada perkhidmatan spa kasut sekarang ni. Betul. Yang bersama kita hari ini Muhammad Izzat Zainuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Sihat juga. Sihat lagi. Sihat lagi. Sihat lagi. Baik, Izzat. Okay, Izzat, berapa lama dah Izzat ni buat spa kasut ni, Izzat? Izzat dah 2 tahun lah buat benda ni. 2 tahun eh? 2 tahun bang. Awal-awalnya kan, apa yang membuatkan Izzat rasa ini adalah satu kerjaya ataupun bisnes yang boleh mendatangkan pendapatan yang bagus untuk Izzat? Okey, bagi Izzat punya rates hanya RM25 hingga RM35. Tapi bila satu orang bawa 5 pasang kasut, dekat situ dah 100 lebih. Wow. And then for second person pun akan buat 3 pasang kasut. And then dalam sehari boleh dapat RM300 macam tu lah. Itu yang buat Izzat macam, baik buat benda ni kan, ada masa sendiri. Okey. Itu basic, kalau rajin lebih lagi. Betul Kak. Itu secara mungkin kadar minimumnya lah kan, RM300 boleh dapat dalam masa sehari. Sebenarnya lah. Dan difahamkan juga Izzat sebelum ini merupakan salah seorang chef di Hotel 5 Bintang. Oi. Kan? Jadi beralih arah untuk buat spa kasut. Adakah disebabkan pendapatan yang Izzat kongsikan tadi itu sikit sebanyak mungkin menukar profession sebagai cuci kasut ni? Macam itulah sebab Izzat perlukan masa sendiri. And then nak ada juga gaji masa tu. Dan Izzat rasa benda ni lah sebenarnya. Starting daripada buat rumah ke rumah saja. Tapi bila mendapat lebih sambutan, Izzat macam kena ada kedai sendiri. Baik. Jadi katakan ini pasif dan aktif dan pasif income lah pada ketika itu. Alhamdulillah bagi Izzat sendiri dah jumpa orang kata passion ataupun sesuatu yang Izzat betul-betul boleh commit. Okey Izzat, sementara kita berbincang ni, mungkin Izzat tunjuk ke kita. Sebenarnya bukan susah ataupun susah sebenarnya. Dia kena ada benda yang betul tu lah sebenarnya. Peralatan tu kita kena ada lah. Okey, contohnya kalau kita nak cuci kasut ni kan, dia kena ada proper berus lah. Macam apa yang kita pakai, berus yang daripada plant punya fiber tau. Dia ala-ala cactus macam tu, dia bukan berus biasa. Baik. Dan dia sesuai untuk semua benda lah. Apa yang kita buat selalu, kita akan letak solution. Lepas tu kita celup balik dan kita terus sental dia. Dan untuk cara kita nak cuci kasut ni kadang mengikut kepada material yang digunakan betul juga kan? Betul. Kiranya macam lain permukaan, lain berus yang kita gunakan. And then bila dah kering, bila nak keringkan dia lap, and then jangan jemur kat matahari. Itu silap orang selalu. Jangan jemur kat bawah matahari. Betul. Untuk semua jenis kasut Ya, dia boleh merosakkan gam kasut lah sebenarnya. Okey. Baik, jadi kalau misal kata mereka ni tak hantar ke spa kasut kan. Jadi mereka lepas cuci kasut tu, jadi cara untuk mendapatkan pengeringan kasut tu bagaimana? Selalunya kita akan pakai air dry sajalah. Kita ada mesin khas untuk keringan kasut. Dia tak terlampau panas sebab tu dia akan menjaga kasut sebenarnya. Tak macam keringkan guna matahari lah sebenarnya. Okey. Jadi terpulang pada material kasut dan pastinya tak ada kimia atau apa-apa ubat yang digunakan? Betul. Sebab produk yang kita gunakan dia low pH and then di base pun coconut oil. Wow. Dia bukan macam sabun organic biasa lah. Dia memang delicate untuk semua material sebenarnya. Okey, Izzat, kita nak faham sebenarnya ramai ketika PKP ni yang kehilangan kerjaya mereka, yang mungkin dalam keadaan yang merangkak lagi nak cari pendapatan dan sebagainya. Jadi bagi Izzat, apa yang Izzat boleh sampaikan kepada mereka yang mereka faham yang sebenarnya menjadi seorang pemilik spa kasut ataupun spa kasutnya adalah satu bisnes yang orang kata boleh kekal lama? Okey, bagi Izzat, semua benda yang korang nak buat, jangan setkan dia sebagai part time, setkan dia sebagai full time. Bila kita set as full time, kita akan buat bersungguh-sungguh benda tu. Lepas tu ialah setiap orang akan ada satu kasut kan, secara logik semua orang akan hantar kasut. Itu saja. Dan siapa nak belajar boleh datang dekat Nerd & Brush, kita orang akan ajar for free saja. Ada juga lah. Ada je. Ajar siapa yang mungkin nak
bermula Betul. perniagaan ni? Ada yang orang segan tapi sebenarnya dia curi-curi tanya. Padahal kalau dia tanya betul-betul kita boleh ajar je sebenarnya. So tak boleh segan-segan lah tanya awak. Betul sebenarnya. Okey, baik. Dari segi mungkin kita lihat dari segi pendapatannya mungkin saya boleh kategorikan sebagai agak lumayan juga kan Sofia kan? 300 sehari. Okey kan, tu. lumayan juga lah kan. Mungkin di sebalik sisi lain mungkin kita tidak sedar mungkin ada cabaran yang tersendiri Izzat dalam mengendalikan spa kasut ni. Cabaran je memang banyak tapi tak apalah kita fokus dekat salah satu customer punya kasut lah. Sebab semua kotor tak boleh hilangkan sebenarnya. Ya. Ada separuh saja yang boleh hilang tapi kita terus terang cakap ada yang boleh hilang, ada yang tak boleh hilang. Itu je lah kita tak nak bagi harapan yang penuh dekat customer sebenarnya kan. Okey. Itu Ya, awak jujurlah dengan pelanggan. Sebenarnya. Baik. Selain daripada kasut, apakah barangan lain yang boleh di-spakan oleh Okey, Nail and Brush kita ada tim untuk buat bahagian topi. Topi yang kemek kita boleh bentukkan balik. Kita juga ada buat handbag and then kita buat free wallet cleaning. Free wallet cleaning and then bulan ni kita bagi perempuan cuci kasut for free. For this month. Bagusnya jadi Itu wanita saja. sebenarnya. Oh, okey. Oh, Dah banyak kasut saya. Siapa yang sneakerhead tu, anda faham lah. Kalau kita banyak kasut ni dan kita sibuk ni sebenarnya. Kita tak ada masa nak mencuci kasut. Jadi sebab Faham. itulah saya rasa spa kasut ni sangat membantu orang ramai lagi untuk menjaga apa yang ada ni. Jadi dari segi pelanggan-pelanggan yang ingin mendapatkan perkhidmatan Izzat sendiri, bagaimana? Adakah mereka menghubungi Izzat untuk Izzat ambil dekat rumah atau bagaimana? Okey, first korang follow Nail and Brush punya Instagram. And then kat situ ada banyak detail kita punya lah, location semua. In case nak ada collect kasut, contact je kita akan collect kan. Dan kita akan pulangkan balik selepas 3-4 hari macam tu. Ada tak benda yang macam sebelum ni Izzat dah kongsikan boleh cuci kasut, beg kan, topi. Ada tak selama 2 tahun ni pengalaman yang mungkin tak dapat dilupakan? Mungkin pengalaman lucu ke, pelanggan suruh cuci apa ke, ada? Pengalaman lucu adalah customer dia cakap kenapa kasut dia local bila nak pick up. Dia nak try untuk macam cakap kasut dia ori sebenarnya hantar. Padahal kasut yang dia hantar tu local tapi dia try untuk dapat ganti rugi daripada kita. Tapi nasib baik assistant ada ambil gambar sekian kan semua. Oh, dia cuba nak Dia tipu cuba pula. untuk dapat ganti rugi dalam 1,000 lebih macam itulah. Sebenarnya. Okey, Izzat, kita nampak kan sebenarnya bagi mereka yang nak mendapatkan inspirasi lebih sikit. Mungkin dia nak belajar kat rumah, mungkin nak belajar kat YouTube tapi nak belajar kat Izzat dulu kan ni. Kita nampak ada beberapa berus yang berbeza. Jadi ini untuk apa, kasut ke apa ke? Okey, dia senang sebenarnya berus yang keras untuk permukaan yang keras. Berus permukaan yang lembut dia kena pakai berus yang sedikit lembut. Okey. And then Yang lembut pakai yang ni. Yang betul. keras pakai yang ni. Ya, macam Jadi, contoh ini- tapak. Sofia nak cuba ke? Saya nak cuba sebenarnya. Okey. Jadi untuk yang Maaf, saya sneakers nak ni cuba. bagaimana? Okey. Ini lembut. Ini contoh kasut yang Guna sudah berus yang dicolorkan balik lah. Okey. Ni dia punya before, ni dia punya after. Kita dah colorkan balik. Jadi kasut yang warna dah luntur pun boleh dapatkan. Boleh boleh refreshkan dapatkan balik. balik. Sekiranya saya nak cuba macam antara Okey, berus dengan kita cuci cuba berus. pakai sepan ni. Sofia cuba celup and then just sental saja. Dia senang Itu saja. air biasa saja. Ni air biasa tapi dah ada campur sedikit sabun lah. And then Sofia cuba sental, kotor tu hilang dah sebenarnya. See? Okey. Alah. Tak, dia terpulang kepada apa ni, Just span sental. yang digunakan macam mana? Betul. Dia just macam ibarat cap pemadam lah. Okey, Sofia sental dia akan hilang. Jadi kalau kita yang ada kat rumah kan, nak dapatkan perkhidmatan Izzat mungkin agak jauh kan. Jadi kalau dekat rumah sendiri, mungkin Izzat boleh kongsikan macam mana caranya untuk membasuh kasut dengan menggunakan peralatan yang ni? Okey, Apa yang sebenarnya Izzat pun kena tahu kasut apa yang korang nak cuci sebab lain material, lain cara dia. Baik. Just DM je kita. And then kita akan kilat ajar. gitu. Sebenarnya. Ada jual ke peralatan ni dekat ni? Ada juga, boleh datang ke kedai kita walk in untuk beli. And then Sofia just lap dia. Baik. Dah bersih. Wah, dah bersih dah. Awak nak cari staff baru ke? Boleh nanti. Belum ada. Ini kita pegang tepi. Okey, Izzat, Yes, sir. berapa lama masih diperlukan kalau nak hantar kasut, lepas tu nak ambil balik? Okey, paling cepat around 3 atau 4 hari lah. Tapi kalau macam emergency separuh customer dia bagi alasan nak balik kampung, dia kata nak pakai urgent, itu kita boleh tolerate lah. Kita boleh buat secepat yang mungkin without any charges lah sebenarnya. Separuh tempat dia akan kenakan charge kan untuk nak cepat servis apa semua, tapi kita tak adalah, selagi boleh kita tolong, kita tolong. Okey, terima kasih ucapkan meluangkan masa, Sama-sama, memberikan inspirasi kepada anda yang mungkin melihat ini salah satu cara untuk meluaskan lagi pendapatan kita. Betul. Dari segi mungkin kita lihat agak senang kan, mudah. Tapi kadang-kadang kita ni kat rumah menggunakan peralatan yang salah. Berus yang salah, material kita tahu ni kulit kan. Betul lah kita tu. guna pula yang kasar, Bersabut. rosak, cabut pula kasar kan. Jadi ilmu tu penting
walaupun kita lihat macam senang saja nak cuci kasut, tapi ilmu penting. Jadi anda semua yang mungkin nak dapatkan segala informasi, maklumat tentang spa kasut ni boleh menghubungi Izzat. Terima kasih Izzat. Betul. Sama-sama. Pakai masa bagi memberikan inspirasi untuk mereka yang mungkin menjadi pendapatan melalui spa kasut ini. Dan selepas ini kita akan terus memberikan inspirasi kepada anda. Kita melihat pula bagaimana fotografi udara adalah hobi yang sangat menguntungkan selepas ini di Malaysia hari ini. Ya. Motosikal RZ 135 pernah menjadi kegilaan, fenomena di Malaysia dan Singapura. Trend sekarang ni untuk motor RZ ni memang harganya tinggi. Yang boleh jadi mahal ni sebab barang dah tak ada. Dia legend lah. Still the boss. RZ still the boss. Di store ni motif kami, tujuan kami untuk sebiji motor ni kita nak buat macam keluaran baru lah, macam keluar kilang, baru keluar kilang. Motosikal RZ 135 pernah menjadi kegilaan dan fenomena di Malaysia dan Singapura satu masa dahulu. Motosikal keluaran tahun 1985 ini kini kembali diminati peminat-peminat ataupun generasi muda. Tapi berlaku kesukaran apabila pengeluar menghentikan pengeluaran motosikal ini. Dan hari ini, jangan risau, saya telah jumpa satu bengkel yang berupaya untuk membaik pulih motosikal ini seperti keadaan asal semasa dikeluarkan di kilang suatu masa dahulu. Di mana bengkel tu? Bermula hanya dengan menjual alat ganti motosikal secara kecil-kecilan pada tahun 2013. Kini, Wan Putra boleh berbangga apabila perniagaan yang diusahakannya, WP Garage, berjaya menjadi salah satu pusat baik pulih motosikal utama di Malaysia. Kita menyediakan perkhidmatan membaik pulih motosikal seperti keluar baru dan kita ada buat repair bodywork, engineering. Macam body yang accident kita center balancing balik. Yang body yang sebab body RZ ni dah lama kan. Dia mana yang reput tu kita boleh buat balik macam condition asal. Bertempat di kepala batas Pulau Pinang, pelanggannya datang dari seluruh pelosok negara. Dengan hanya 5 orang pekerja, bengkel ini menawarkan perkhidmatan membaik pulih bagi setiap peringkat, bergantung kepada permintaan dan kemampuan kewangan pelanggan. Jadi ini antara badan-badan motosikal yang dihantar oleh pelanggan untuk abang membaik Ya. pulih lah. Yang ni daripada Merata satu Malaysia. Post by post lah. So dia bagi tahu lah nak center body, balancing body. Ada yang nak tukar bracket, ada yang suruh check, ada yang bergantung harap kat kita bagi hantar body ni dia suruh totally check sendiri. Apa yang tak kena, apa yang reput, semua suruh tukar. Oh, okey. Dengan visi mahu sentiasa ke hadapan, Wan Putra komited menaik taraf fasiliti bengkelnya agar kekal mampu bersaing dengan bengkel-bengkel yang lain. Antara proses yang dilakukan di bengkel ini adalah proses pembersihan. Ini adalah casing ataupun pendakap yang belum dibersihkan. Cat dia semua masih ada lagi. Tapi menggunakan mesin yang dimiliki oleh bengkel ini dinamakan proses sandblast. Proses sandblast. Jadi dia akan tanggalkan semua kotoran dan cat-cat asal. Sebelum dicat semula menggunakan cat yang baru dan dibetulkanlah semua apa-apa cacat celah yang ada di sini. Ini hasil 19. Lepas tu basuh. Mana yang ni kita touch up balik semua. Okey. Kalau kita touch up ni, okay, kita boleh terus repaint balik. Menggunakan slogan biar kedai macam setinggan, yang penting hasil macam banglo. Slogan ini turut dipersetujui oleh pelanggan Wan Putra. Saya rasa berpuas hatilah dengan hasil kerja yang dilakukan begitu teliti dan
mereka betul-betul berpengalaman lah dalam aspek selok-belok motor RZ ni. Untuk motor abang, kita dah siapkan untuk kos rebuild overhaul enjin abang. So, blok abang yang pakai tu lokal, kita dah tukar ke ori motor. Tengok enjin bang. Kawan-kawan yang lain-lain yang ada RZ, silalah hantar motor ke One Garage untuk dibaiki dan di-upgrade RZ. Sama-sama kita buat geng RZ. Bengkel ini beroperasi setiap hari kecuali pada hari Jumaat, bermula jam 10 pagi hingga 8 malam. Ni semua barang pulba yang dulu orang dah abaikan, orang dah tak nak pakai dah. Tapi sekarang semuanya ni sama ada menunggu giliran untuk dibaik pulih ataupun yang telah dibaik pulih tak jual no. Baik, itulah tadi wartawan kami Falik Khamis ke Pulau Pinang untuk melihat sendiri bagaimana sebenarnya tempat yang boleh pastinya memberikan nafas baru bagi RXZ ini untuk kembali seperti sedia kala dan pasti mendapat begitu banyak perhatian orang ramai bagi mereka yang meminati motosikal legenda ini. Ini juga menjadi satu orang kata inspirasi bagi semua kepada anda yang boleh menjadikan minat sebagai satu pekerjaan. Dan bercakap berkenaan minat menjadi pekerjaan ini juga antara kita ingin kongsi kepada anda fotografi udara. Pastinya satu hobi yang boleh mendatangkan keuntungan yang cukup besar. Dan bersama saya hari ini Encik Nazariza Muhammad, seorang juru foto udara yang banyak pengalamannya dan banyak juga gambarnya telah pun dilamar daripada syarikat-syarikat daripada seluruh dunia. Apa khabar? Okey, baik. Sihat ya setakat ni? Sihat. Terima kasihlah terlebih dahulu. Terima kasih kerana menjemput saya ke Malaysia hari ini. Terima kasih juga kerana meluangkan masa. Baik, Encik Nazariza, kita difahamkan kan sebenarnya ramai yang rasa kalau kita bercakap berkenaan kamera drone ni adalah satu teknologi yang cukup canggih, mahal pula tu. Nak jadikan hobi pun bukan sesuatu yang orang kata menjadi pilihan nombor satu kerana mungkin harganya yang agak mahal. Jadi kalau Encik Nazariza nak kongsikan detik-detik permulaan dulu sebelum menjadi seorang yang profesional sekarang ni, bagaimana permulaannya? Okey. Bermula daripada saya ada tengok satu gambar dekat Instagram daripada juru foto daripada Rusia dan Dubai. Okay. Saya tengok dekat situ ada foto-foto bangunan-bangunan ikonik dan sembina-sembina dia cukup menarik. Dan gambar-gambar landscape, gambar-gambar gurun apa semua. Dari situ saya terdetiklah dan berminat. Saya pergi beli satu lah. Saya beli satu drone. Dan dulu berharga dalam 2,000 lah. 2,000 dan daripada situ saya mula jimpung. Okay, pada masa ketika itu drone yang berharga RM2,000 tu orang kata asas lah, basic ya. Betul. Okey, tapi dapat juga mendapat feel-nya untuk membelajar. Saya banyak refer daripada negara luar punya gambar. Macam mana dia ambil seni fotografi udara ni dengan dia punya subjek dia macam mana, dengan dia punya teknik-teknik ambil gambar lah. Dan dari situ juga saya terdetik untuk mempromosikan negara kita. Sebab negara kita pun banyak tempat-tempat yang menarik. Betul. Dan boleh mempromosikan pelancongan negara Malaysia. Dan buku ini pula? Okey, buku ni saya dapat gambar saya ada dalam ni lah, telah diterbitkan dekat California, Amerika Syarikat. Wow. Dan gambar saya telah terpilih salah satunya. Kalau boleh kita buka, kita tunjukkan kepada kamera. Ini adalah satu gambar yang telah pun dipilih. Ya, dipilih untuk semua seluruh dunia. Okay. Dan gambar saya terletak sini. Di sini. Okay. Menara berkembar Petronas. Bangga tak? Bangga tak? Inilah sebenarnya yang kita ingin tampilkan daripada satu detik yang menghargai hasil kerja orang lain di Dubai. Lihatlah bagaimana pencapaian anda sekarang. Ini Eyes Over the World, the most spectacular drone photography. The most spectacular drone photography. Ini satu orang kata penghargaan yang cukup tinggi boleh dikatakan kan. Adakah pernah terdetik boleh sampai pencapaian sebegini? Saya tak terdetik dalam bidang ni, memang saya tak sangka lah. Sebab saya pun biasa share gambar dekat Instagram saya lah. Biasanya so daripada situ saya boleh share daripada seluruh dunia. Baik.
Dia perasaan tu macam mana? Daripada mula-mula tu macam memang kita menghayati hasil kerja orang lain. Tapi sekarang ni selepas beberapa tahun dah menceburi, akhirnya orang melihat hasil kerja itu adalah sesuatu yang boleh dibanggakan. Bukan rakyat kita saja tetapi seluruh negara. Ya. Saya perasaan dah sampai macam ni pun saya masih tak ni lah. Belum tak puas lagi lah. Belum puas lagi. Saya masih lagi mencari dan masih ambil gambar lagi setiap hari dan masih belajar lagi teknik-teknik untuk mengambil fotografi udara ni. Dan pastinya orang kata modal untuk memulakan atau pelaburan ni agak tinggi, tetapi boleh dikatakan agak lumayan juga hasilnya kerana kita difahamkan bahawa ini boleh meraih keuntungan yang sangat tinggi. Antara gambar yang telah pun dipilih bukan sahaja masuk majalah antarabangsa tetapi dipilih di Shutterstock untuk digunakan syarikat-syarikat di seluruh dunia. Boleh kongsikan sedikit berapa banyak pendapatan yang kita bercakap sekarang ni sekiranya kita menjadi betul-betul profesional dalam bidang ni? Okey. Saya banyak gambar-gambar ataupun footage telah dijual di Shutterstock, Getty Image dan ada daripada luar yang DM saya dan email dan minta dia berminat untuk membeli gambar saya. So dalam satu gambar katakan yang banyak permintaan ni gambar Petronas Twin Tower lah. Ini paling tinggi lah. Paling tinggi. Berapa ni? Kalau boleh kongsikanlah. Lebih kurang dalam $200. $200. Bukan RM200, $200. Itu baru satu permintaan saja. Dan ini pastinya sesuatu yang boleh membuka mata orang ya, walaupun pelaburan yang tinggi tetapi sekiranya kerja kita adalah betul-betul berkualiti, betul-betul berpengalaman, ini antara pendapatan yang cukup lumayan boleh kita dapat. Selain daripada orang kata kebanggaan lah ya, pastinya ada cabaran berkecimpung. Apakah cabaran yang pernah dihadapi ataupun momen-momen yang orang kata hampir kehilanganlah drone tu kan, mungkin boleh kongsikan sedikit. Cabaran dia biasanya nak bangun pagi lah. Nak bangun pagi? Itu momen yang kita nak ambil gambar tu. Momen dia macam sunrise. Sunrise tu kita nak kena tunggu sunrise yang cantik. Kalau mungkin kita dah tunggu sunrise tu tapi dah diseliputi oleh awan. So tak dapat, kita kena repeat balik besok keesokan harinya. Dan waktu-waktu hujan, lepas hujan, sunset, waktu-waktu tu yang memerlukan ambil gambar menggunakan drone. Dan cabaran lain mungkin dari segi kewangan. Mungkin dia ni nak upgrade kan. Bila upgrade mungkin memerlukan kewangan yang lebih. Dan saya juga dulu pernah mula-mula belajar dulu. Tengah fly drone tu pernah juga sangkut dekat pokok lah. Sangkut kat pokok lah. Dekat pokok tu. Inilah tak adalah terjunam bawah bukit ke apa, tak pernah ya? Itu tak pernah. Tapi langgar pokok ada. Langgar pokok dia bila nak hantar repair tu, mahal dia punya kamera tu lebih kurang harga sebiji drone. Kamera kat mana kalau boleh tunjukkan sebentar? Kamera ni ada kat depan ni lah. Naikkan tinggi sikit. Baik. Kamera drone dia. Kalau kita boleh lihat, reka bentuk ni adalah pasti dia sangat unik dan sekiranya kita bukan sahaja mempunyai pengalaman ataupun kemahiran untuk menggunakan, tapi kita perlu menjaga juga ya kerana agak teknikal bila kita menerbangkan drone ini. Baik, Encik Nazariza, dijadikan satu nasihat bagi mereka nak berkecimpung, yang nak menjadikan ini salah satu kerjaya ataupun sesuatu yang boleh menjana pendapatan lebih lagi. Apa yang nak disampaikan sejujurnya? Okey, bagi yang nak berjinak-jinak lah dalam bidang fotografi udara ni dan berminat untuk beli drone ke apa ke. Okey. Kita kena dari segi kewangan kena ni lah. Kena kuat dan disiplin kena ada. Disiplin kena ada. Bangun pagi dan untuk mendapatkan shot-shot yang menarik tu kena plan dulu. Sebelum kita nak shot tu, kita kena plan sebelum hari tu. Dan macam saya tengok Google Map lah. Sebab gambar daripada udara ni kena tengok daripada atas. So kita kena tengok Google Map. Mana yang menarik, gambar yang menarik. Sebab tu kita bila tengok, fokuskan kamera tu turun ke bawah. Dia takkan ambil menyeluruh. So subjek kena tahu dan teliti sebelum nak ambil gambar tu. Daripada faktor persekitaran pun kita kena tahu juga sekiranya ada gangguan secara teknikal dan sebagainya. Dan saya nasihatkan kepada yang baru tu,
tempat-tempat yang dilarang untuk terbang drone, janganlah terbang. Seperti lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, pejabat-pejabat kerajaan. Itu tak boleh terbang lah. Itu pun jatuh dalam tanggungjawab kita jugalah. Kita kena teliti semua ni. Dan saya suka menarik yang awak sebutkan tadi tu, kita menggunakan Google Maps dulu untuk meninjau dan plan shot kita. Apa pun, terima kasih kita ucapkan kerana meluangkan masa memberikan inspirasi dan juga orang kata insight untuk menjadi seorang juru foto udara yang berjaya. Encik Nazar Rizal Mohamad, terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih. Dan kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan bersama dengan Fatri Yahya untuk perkongsian yang seterusnya. Segalanya di Malaysia hari ini.